Okey, jadi pagi ni insya-Allah kita akan proceed dengan kita punya assembly language. Yang mana kita punya assembly language yang kali ni dia ada cabaran sedikit lah, okay, berbanding dengan addition, subtraction, increment, decrement yang sebelum ni kita dah belajar. Okay, sebelum kita masuk kepada multiplication, sebelum kita masuk pada kita punya lecture, okay, ada dua benda yang Mak nak bagi tahu. Alright, sekarang ni dah ada, okay, sekarang ni assignment settle. Okay, assignment dah hantarkan. Jadi assignment tu ada 20 markah. Alright. Ajim ada tak Ajim kat dalam ni? Ajim belum masuk Okay. Ajim tu dia tak dapat markah penuh sebab dia punya combination of truth table tu dia tak buat yang kosong-kosong-kosong tu. Tapi yang lain semua dia buat. So instead of ada 8 combination, dia hanya ada 7 combination sahaja. So dia tak dapat markah penuh. Ada lagi seorang yang tak dapat markah penuh. Mak tak ingat siapa, budak perempuan. Tapi yang lain tu nampak okey, setakat ni okey sebab mak pun baru marking separuh. Jadinya yang lain tu alhamdulillah setakat ni 30/30. Okey. Jadi assignment tu mak belum tengok lagi. Jadi yang bahagian assignment tu kita dah settle. Assignment tu 20% tau. Means kalau assignment 1 awak dapat markah penuh dah dapat 10%. Assignment tu insya-Allah kalau dapat markah penuh lagi pun another 10%. Okay, yang itu dah settle. Alright. The next assessment kita ialah sebelum raya. Sebelum raya 22 Mei. Okay, 22 Mei itu ialah hari Jumaat. Okay. Duration dia ialah 1 jam setengah. Okay, 1 jam setengah. Jadi dia macam cara dia tu macam awak buat assignment tau. Bermaksud you are going to download the question. Lepas tu awak buat, awak type apa benda ala semua. Lepas tu awak akan upload semula dalam masa 1 jam setengah. Jadi dalam masa 1 jam setengah ni pastikan line internet awak ni memang dalam keadaan yang mood dia paling tip top lah. Sebab kalau awak fail untuk upload dalam masa 1 jam setengah tu memang kosong markahnya. Kita dah tak ada kata nak consider apa orang kata line internet ke apa ke, sebab masa yang 1 jam setengah ni memang sebenarnya kita dah consider dah awak punya line internet. Okay, namanya kuis, tapi kuis tu kita akan buat dalam masa 1 jam setengah. Okay, ada 30 markah yang mana 30 markah ni akan cover, dia bukan cover assembly language tau. Dia akan cover kita punya chapter 3 dan chapter 4 yang teori punya. Okay, yang teori yang sebelum ni kan kita dah terberhenti kan, bukanlah kata terberhenti, maksudnya kita berhenti sekejap, kita ambil chapter 1, chapter 2, lepas tu kita berhenti sekejap, kita masuk assembly language. So minggu depan kita akan sambung balik chapter 3 dengan chapter 4. Okay, chapter 3 dengan chapter 4 sebab minggu lagi satu tu betul-betul sebelum raya tu. Kan, raya kita berapa bulan ni, sebab memang dia buat 22 ni. 22 Mei hari Jumaat. Okay, 22 Mei hari Jumaat. Kita punya chapter yang akan cover ialah chapter 3 dan chapter 4. Markah ialah 30 markah, soalannya ialah short essay. Okay, so kena bersedialah yang mana insya-Allah soalan multiple choice tu kita tak akan tanya. Jadi paling-paling pun mungkin soalan fill in the blanks, briefly explain, briefly describe, briefly analyze. Okay, itu ialah contoh-contoh soalan sebab dia punya concern ialah bila awak buat kuis di rumah, concern kita ialah you boleh ada akses kepada whatever sources yang awak ada lah, slide, buku dan sebagainya. Jadi telah dipersetujui satu Malaysia, seluruh kampus, kita setuju untuk tak nak bagi awak multiple choice. Sebab soalan tu, awak boleh dapat jawapan dia dekat slide. Dia tak nak macam tu. Okay, so jadinya, sebelum ni kan, sebelum ni mak punya plan ialah
minggu ni kita habiskan multiplication assembly language, minggu depan kita masuk chapter 3, lepas tu minggu lagi satu kita masuk balik assembly language. So kita terpaksa tukar lah because of awak punya because of awak punya quiz tu betul-betul sebelum raya, jadinya kita tukar supaya sebelum raya tu habiskan kita punya chapter 3 dan chapter 4. Macam tu. Okey. Lepas raya barulah kita ada lab test. Lab test ni memang boleh kata dahsyat jugalah sebab dia akan cover semua assembly language tu. Daripada introduction dia sampailah yang dekat belakang sekali tu nanti, jumping lah, looping lah, semua dia akan cover dekat situ. Okey. So lab test nanti 27 Jun. Okay, tak apa kalau misal kata lupa nanti I will post the dates tu dekat dalam kita punya WhatsApp group. Okay, so kita punya lab test ialah 27 Jun 3 jam. Okay, 3 jam pukul 10 sampai pukul 1. Sama juga, means you are going to download the questions. After awak dah download, awak akan upload semula dalam masa 3 jam. Okay. Itu lepas tu dah habis lab test, kan kita dah habis kita punya week 14, ada study week dalam 3 hari. Bukan study week lah, study days. Study days dalam 3 hari. So selepas 3 hari tu baru awak punya final test. Jadi kita pun di peringkat UiTM pun masih lagi belum bincang lagi final test tu macam manalah implementation dia, nak cover chapter apa semua, kita belum lagi apa orang kata bincang dengan lebih lanjut. Okay. Alright, so dah ready pergi pada multiplication? Dah kalau belum ready, readykan je lah. Okay, kejap. Jim baru bangun ke Jim? Ready, okay. Alright. Kalau awak ada buku kecil tu, boleh juga rujuk buku kecil tu sebagai apa orang kata sambil-sambil lah dengan mak punya lecture. Mana? Alright. Nampak tak mak punya slide? Nampak ke tak nampak? Okay, nampak alright, okay. Okay, so slide ni memang kosong je lah, memang kosong sebab memang mak intend untuk nak conteng-conteng dia. Alright, so untuk yang hari ni, pagi ni, we are going to cover, okay, kita akan cover mal dulu. Okay, so kalau awak rujuk kepada buku kecil awak tu daripada muka surat 49 tu, okay, dia kan ada topik 7, multiplication and division. Jadi sebenarnya kita punya topik mal ni, kita ada 2 tau, mal dengan imal. Alright, so apa beza dia? Mal ni kita gunakan untuk mendarab nombor positif, kita nak darab dengan nombor positif. Okay, kalau imal ni dia special, dia boleh tambah nombor positif darab dengan nombor positif dan dia boleh darab nombor negatif darab dengan nombor positif, ataupun nombor negatif nak darab dengan nombor negatif. Okay, so itu dia punya condition lah. Basically imal ni kita gunakan kalau kita punya darab tu salah satu daripada nombor yang kita nak darab tu dia ialah nombor negatif. Tapi boleh juga imal ni digunakan untuk positif darab dengan positif. Tetapi kalau untuk mal, dia memang tak boleh nak libatkan nombor negatif langsung. Dia hanya akan libatkan nombor positif didarab dengan nombor positif sahaja. So that's why in terms of the implementation tu lebih mudah lah, lebih mudah kita nak faham. Okay, so untuk mal instructions, right, mal instructions, kita nak multiply positive numbers, and in terms dia punya, in terms of the syntax, okay, it only has one operand. Okay, so ini ialah awak punya mnemonics.
mnemonics, and then dekat sini ialah awak punya operands. Alright, okay. Perasan tak operands awak ni dia ialah mile source. Berbeza dengan sebelum ni kita ada increment, destination, decrement, destination, lagi apa, negate, destination juga. Maksudnya kalau yang ini kita clear tahu, maksudnya apa yang awak nak tambah satu ialah whatever nilai yang berada di dalam destination, dan result dia tu awak akan override semula nilai dalam destination, betul kan? Okey, tetapi untuk kita punya multiplication, dia dekat sini bukan destination tau, dia ialah source. Jadi sekarang ni di mana jawapan kepada multiplication tu kita nak letak. Alright, okey. Jadinya sekarang ni, okey. Okey, tak apa. Sebelum tu, untuk dia punya source operand ni, dia boleh jadi register ataupun memori sahaja, tetapi tidak boleh immediate data. Means kalau awak ada mul BL contohnya, ini sahih sebab awak punya source ialah register. Ataupun let's say kita ada mul total. Ini pun sahih because of awak punya source ialah variable ataupun memori. Tetapi kalau awak buat mul 0A dalam hexa, ini berdosa sebab awak punya source itu ialah immediate data ataupun immediate values. Alright, dan ini penting. Okay, I want you to correct awak punya buku kecil tu. Sebab ni sumber yang sahih tau, bukan mak suka-suka nak suruh kamu betulkan. Dalam buku kecil kamu, muka surat 50 tu, alright, dia ada mention the following rules apply. The mul instruction affects all the 6 status flags. Betul tak? Okay. Ada carry, overflow, sign, parity. Maksudnya dia kata mul instruction ini akan affect semua ke-6 kita punya status flag. Betulkan sikit. Sebenarnya mul instruction awak hanya akan affect 2 flag sahaja. Yang pertama ialah carry flag, yang kedua ialah overflow flag. Yang lagi 4 tu dia macam move dengan exchange. Dia tidak akan mengubah nilai 4 flag yang lain tu. Alright. Okay. So sekarang ni mak nak ajar macam mana dia punya operation. Okay, let's say kita ambil nombor yang mudah lah. Okay, nombor yang mudah nombor apa Okay, katalah kita nak ambil 5 dalam desimal, nak darab dengan 2 dalam desimal. So kita dapatlah 5 darab 2 dapat 10 dalam desimal, betul? Okay, jadi ini ialah kita punya first number. Okay, ini ialah kita punya first number. Ini ialah kita punya second number. Okay, ini ialah kita punya result. Alright, special untuk mul instruction dan imul instruction, salah satu daripada awak punya nombor ni, tak kisahlah nombor yang pertama ke, nombor yang kedua ke, awak wajib masukkan dia dalam AL register. Wajib. Okay, jadi sekarang ni, katalah kita nak masukkan nombor yang pertama ni lah dekat dalam AL register. So kita akan move masuk dalam AL register, 5 dalam desimal, 5 juga dalam hexa, tak ada masalah. Okay. So bila awak dah masukkan nombor yang pertama ni ke dalam AL register, nombor yang kedua ni awak bebas nak masukkan mana-mana register selain register AX. Okey, awak nak masukkan dalam BX boleh, nak masukkan dalam CX pun boleh. Tetapi mak tidak cadangkan awak masuk dalam register DX. Kenapa? Nanti kita akan tengok kenapa kita sehabis boleh tak boleh nak usik DX ni dekat dalam multiplication instruction. Alright? Okay, so nombor kedua ni kita akan masukkan dekat mana-mana lah. Antara BX dengan CX. Nak masuk dalam BH boleh, nak masuk dalam BL boleh, nak masuk dalam CH boleh, nak masuk dalam CL pun boleh. Okey. Katalah kita nak masuk dalam BH lah.
move masuk dalam BH, nilai kita ialah 02 dalam heksa sebab 2 dalam desimal, 2 juga dalam heksa. Okey. Bila kita dah masukkan kedua-dua values ini dalam register, barulah kita mal. Bila mal, awak jangan ambil nilai mal AL tau. Awak akan ambil nilai mal BH. So bila awak ambil nilai mal BH, secara automatik awak dapat tahu ini ialah operasi multiplication 8 bit. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia buat ialah dia akan ambil source ni. Dia akan ambil BH. BH ni nak darab dengan apa, dia memang akan dalam assembly language, it will always look at the values dalam AL register. Jadi that's why mak kata nombor yang pertama ni awak wajib letak dalam AL register. Kenapa? Sebab bila darab mal BH, kan BH ni kan kita punya source. Jadi dia akan ambil BH ni, which is awak punya source. Nak darab dengan apa, dia memang akan always lihat numbers ataupun value dalam AL register. So AL register kita ialah 05. Lepas tu result dia nak simpan dekat mana, result dia pula akan sentiasa, sebab dia 8 bit tau. Sebab dia 8 bit. Result dia akan sentiasa disimpan di dalam AX register. Macam tu. That's why awak tengok dekat dalam buku muka surat 50 tu, dia ada kalau mal BL, dia mention dekat situ BL, macam tu dia punya simbol. Okey. Darab dengan AL, lepas tu dia kata dia ada AH, lepas tu AL kan. Bermaksud BL ni dia akan ambil BL yang ni. Dia akan ambil BL yang ni. Okey, ni ialah awak punya source tadi mak cakap. Okey. Nak darab, ini darab lah ni. Okey. Nak darab dengan apa? Dia akan always look at numbers ataupun value dalam AL ni, memang dia akan wajib tengok dekat nilai dekat situ. Okey. Result dia akan simpan di dalam AH dan juga AL. Itu dia punya kelainan. Sebab sebelum ni kita dah biasa dekat operand dekat sini ialah destination, tetapi kali ni operand kita ialah source. Okey. Lepas tu yang ketiga, yang kena tahu, bila kita darab nombor positif didarab dengan nombor positif, bermaksud kita deals dengan positif punya range. Nombor positif punya range. Jadi untuk range nombor positif, kalau 8 bit, dia ialah antara 0 dalam desimal sehingga 255 dalam desimal. Kalau dia ialah 16 bit, dia ialah daripada 0 dalam desimal sehingga 6553 dalam desimal. Okey. Kenapa nak kena ingat benda ni? Kita akan tengok nanti dalam example. Alright. So jadinya katalah awak cakap okey, mak tadi kan kita ada move masuk dalam katalah saya letak sini, saya masuk dalam AH 05 heksa. Lepas tu saya move dalam BH 02 heksa. Lepas tu saya akan mal BH. Apa jadi? So apa yang jadi ialah kalau dia ialah move AH kan 05. So dalam awak punya AX tu kita ada 1, 2, 3, 4. Sini ialah AH, sini ialah AL. So AH kita yang 05. Sini AL 00. And then BH kita, BX kita akan jadi 0200. So bila awak mal BH, bermaksud apa yang dia akan buat ialah BH dia akan darab dengan AL. Resultnya disimpan dalam AX. Jadi BH ni tak ada masalah 02. 02 dalam heksa, tetapi bila AL dia akan ambil yang 00. 00 dalam heksa. Jawapan dia akan letak dalam AX register. So whatever values bila kita darab dengan 0, kita dapat 0. So dapatlah 0000 dalam heksa, in which nilai dia mungkin tak tepat lah.
Macam tu. Ataupun awak kata, okay, mak, what happen if saya buat move AL 05 dalam hexa, lepas tu saya buat move BH 02 dalam hexa, tapi sini saya buat mal AL. Okay. Jadi dekat sini AX kita 0005, sebab 05 ni kita masuk dalam AL kan. Jadi dekat sini ialah AH dan juga AL. Okey, lepas tu BH samalah macam tadi. BX kita ialah 0200. Bila kita mal AL, apa yang dia buat ialah dia akan ambil lah ni AL. Nak darab dengan apa, dia akan darab juga dengan AL, sebab yang AL ni memang nilai yang wajib. Ini yang wajib. Okay. Result dia simpan dekat mana? Result dia simpan dalam AX. Jadi in another words, untuk instruction ini apa yang dia buat sebenarnya ialah dia nak mencari nilai 5 kuasa 2. Sebab AL darab dengan AL. Jadi kadang-kadang ada soalan, dia suka tanya soalan macam ni. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 10. Jadi nak buat X kuasa 2 ni, buat dia macam ni lah. Okay, tak apa. Ini nanti insyaAllah from time to time nanti mak akan buat video soalan, lepas tu macam mana awak nak jawab dia. Okay. Alright, ada soalan tak? Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Ya, nampak. Okey, tak ada Ada soalan sebelum mak proceed? Okey. So, diam tu tandanya tak ada soalan lah ya. Okey. Jadi, kita pergi pula pada, okey, kejap. Kalau kita masukkan 02 dalam BH, kalau kita masukkan 02 tu dalam BH, okey, mak tengok balik. Ini 02 dalam BH. Maksudnya apa? Oh, dalam BL. Okey. Alright, Fahmi tanya, kalau kita masukkan nilai 02 dalam BL. Alright, kita pergi dekat sinilah. Okey, jadinya katalah dekat sini kita ada, kita ambil nilai yang sama tadi kan. Move apa tadi? AL 05 dalam hexa. Okey, tapi dekat sini kita move BL Kita move BL 02 dalam hexa. Okey. Jadi kalau kita, okey, dekat sini kan kita ada nilai AX ialah 0005. Kita punya nilai BX ialah 0002. Berbezalah, tadi kita punya nilai BX kita ialah 0200. Okey. So sekarang ni, sekarang ni ikut kepada awak punya intention. Kalau intention awak ialah memang nak buat 2 didarab dengan 5, jadi awak tak boleh buat mal BH, awak kena buat mal BL. Supaya bila mal BL ni, dia akan ambil BL, nak darab dengan apa? Macam mak kata tadi, dia akan always look at the values dalam AL register, sebab yang ini ialah wajib. Okay, jawapan masuk dalam AX register. Jadi benda yang sama. Awak akan dapat 02 dalam hexa didarab dengan 05 dalam hexa. Jawapan dia kita akan masukkan dalam AX register. Okay. Tetapi sekiranya awak buat mal BH. Kan, okey, ni sama. Move AL 05, move BL 02, tapi awak instead of mal BL, awak buat mal BH. Jadi BH awak ni 00. So apa yang dia akan buat ialah BH didarab dengan AL, jawapan masuk dalam
AX. So BH kita 00 dalam heksa. Darab dengan AL. AL kita ialah 05 dalam heksa. Jawapan kita akan jadi 0000. Sebab tu dia akan depends on awak punya mile source ni apa. Kalau mile source awak BH, dia akan ambil yang BH yang 00 ni. Tapi kalau awak mile BL, dia akan ambil lah nilai BL sini. Gitu. Okay. Alright, Fahmi. Okay. Mak lagi prefer letak BL or BH. Okay. Tak ada apa-apa prefer mana-mana pun. Okay. Dia tak adalah kata prefer mana-mana as long as dia akan tengok kepada soalan tau. Katalah misal kata soalan tu memang suruh awak betul-betul buat 5 dalam desimal darab dengan 2 dalam desimal kan. Okay, kita dapat 10 dalam desimal. So sebenarnya up to you. Nak letak BH pun boleh, nak letak BL pun boleh. Dia tak ada kata, oh mak prefer yang mana, tak ada. Kalau bila awak write awak punya assembly language instruction tu, kalau jawapan awak akan dapat 10 dalam desimal, tak kisahlah awak guna BL ke ataupun awak guna BH ke, mak tetap akan terima, tak ada masalah. Dia tak ada kata, oh mak suka nilai BL, so korang pun kena ikut BL, tak. Kalau logiknya it is correct, still correct, walaupun awak guna BL, BH, tak ada masalah pun. Cuma macam mak pesan jangan guna DX register. Kenapa? Sebab DX register tu kita nak guna masa kita darab 16 bit nanti. So kalau boleh kita tak nak kacau. Okey, soalan lain? Sebelum kita pergi kepada contoh dalam buku teks. Buku teks pula, buku kecil ni. Okey, alright. Okay, so mak assume tak ada Okay, kita proceed dengan soalan. Okay. Ini ialah soalan dekat muka surat 51, program 7.1. Okay. Jadi dekat sini simple je lah dia punya instruction. Okay, awak ada instruction pertama, instruction kedua, instruction ketiga. Okay. Move AL 20. Kan, okay, again macam mak bagi tahu sebelum ni, because 20 ni kita tak ada huruf H dekat buntut dia tu. Jadi kita akan tahu yang nombor 20 ni ialah dalam decimal. So awak pun tekanlah kalkulator, kan, okay, kalkulator mak pun tertinggal dekat UiTM. Sebab tu kita terpaksa pakai kalkulator dekat dalam komputer. Alright, kalau 20 dalam desimal, kita dapat 14 dalam heksa. Okay, mak terus ikut dalam buku tu kan. Okay, yang mana kita nak simpan dalam AL. So nilai kita dalam AX ialah 0014. Okay, sebab 14 ni ialah 20 ni lah yang kita dah convert kepada heksa. Alright, so because of it is move instruction, okay, kita ni sambil-sambil tu kita ulang kaji lah, okay, dia tidak akan affect semua nilai dalam status flag, jadi tak ada masalah lah. Sign flag awak kosong, zero flag awak kosong, carry flag awak kosong, overflow flag awak kosong, apa lagi, parity flag awak kosong, auxiliary flag awak pun kosong. Okey, yang ini kalau ada masalah kena selesaikan cepat-cepat. Okey, because of dia ialah yang memang basic. Alright, the next one kita ada move masuk dalam BL 3. Again, belakang dia tu tidak ada huruf H. Jadi 3 ni ialah nilai dalam decimal. So nilai AX kita kekal 0014. Nilai BX kita 3 dalam desimal, 3 juga dalam heksa, yang mana kita nak masukkan dalam BL register. So 0003. And again dia berada di dalam move instruction, jadinya sign flag masih lagi kosong, zero flag masih
lagi kosong, carry flag masih lagi kosong, overflow flag masih lagi kosong, parity flag masih lagi kosong, auxiliary flag pun masih lagi kosong. Okay. Now kita pergi kepada kita punya multiplication. Alright. First yang awak akan tahu dia ialah 8 bit. Okay. So bila 8 bit operasi dia ialah kita ambil dia punya source ni BL, darab dengan apa? Sentiasa darab dengan nilai dalam AL, darab dengan AL dan result dia tu kita simpan dalam AX register. Okay. Jadi bila kita nak darab, okay, kita darablah 14 dalam heksa didarab dengan 3 dalam heksa. Okay. Bila awak tekan kalkulator, mana kalkulator mak? Tak ada kalkulator mak. Sekejap ya. Oh, tak buka. Ingatkan tadi buka. Okay. So, bila kita buka kita punya kalkulator, berapa tadi? Dari mana? Oh, di sini. 14 dalam heksa darab dengan 3 dalam heksa. So, kita dalam heksadesimal 14 darablah dengan 3. Okay. Dengan jayanya kita dapat nilai 3C. Okay. Jadi sekarang ni nilai 3C kan dia akan simpan dekat dalam AX kan. AX kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi jawapan kita 3C tu 2 angka je. Alright, so kita nak penuhkan yang mana? Kita akan sentiasa penuhkan yang AL dahulu. So kita akan masukkan sini 3C. Okay, dekat sini kosong, dekat sini pun kosong. Alright. Perasan tak dekat dalam buku kecil awak tu dia akan letak dekat sini AH tu ialah high order. Yang AL dia ialah low order. Okey. Jadi di sini, dekat sini bila awak nak tentukan awak punya carry flag dan overflow flag, awak tengok pada yang high order ataupun awak tengok dia punya AH. Sekiranya AH dia ialah kosong-kosong, bermaksud carry flag dia kosong, overflow flag dia kosong. Macam tu. Okay. Yang lain tu sebab mul instruction dia tidak menyebabkan ataupun dia tidak affect flag-flag yang lain. Jadinya follow lah sign flag kita masih lagi kosong, zero flag kita masih lagi kosong, carry overflow dah, parity flag kita masih lagi kosong dan auxiliary flag kita pun masih lagi kosong. Okay. Alright. Macam mana bila kalkulator kira tu dia boleh dapat 3C? Macam mana kalkulator kira tu boleh didapat 3C? Okey, dia macam ni. 20 darab 3 Okey, kan sekarang kan kita ada 20 dalam desimal nak darab dengan 3 dalam desimal. Okey. Kira congak kita dah tahu dah, kita dapat 60 dalam desimal. Okey. 60 dalam desimal ni kalau awak tengok dalam dia punya range yang 8 bit, dia dalam range kan? 0 dalam desimal, 60 dalam desimal, 255 dalam desimal. Okay, so bermaksud dia in range. Berada di dalam range. So bila kita tekan kalkulator sebenarnya, kalau kita tak darab pun kan, dalam desimal kita ambil 60, heksa dia kita dapat juga 3C ni. Bermaksud dekat sini, dia dalam range tau, 60 dalam desimal ni bersamaan dengan 3C. Okay, so bila dia dalam range, that's why kita punya nilai AX tu kita dapat 003C. Bermaksud dia tidak ada, and bila kita dapat depan sini kosong-kosong kan, kita ada carry flag dia kosong, overflow flag dia kosong. Kenapa kita dapat kosong? Sebab dia sebenarnya in range. Dia tidak ada berlaku
pertumpahan nilai. Maksudnya dia punya range tu jadi, dia punya hasil darab tu jadi 280, yang mana 280 tu dah melebihi 255. Dia tak macam tu. Okey, tak apa. Kalau misal kata macam blur-blur, kita akan tengok yang contoh yang program 7.2. Sebab yang itu mungkin awak akan nampak lebih nampak lah pasal yang carry flag tu. Okey. So far ada masalah tak program 7.1? Tak ada. Diam. Okey, okey je Mak. Okey je. Alright. Okey. Next kita pergi kepada yang ini. Right, yang ini. Okey. So, program 7.2 masih lagi dalam page 51. Okey, pun samalah, instruction dia tak adalah kata complicated. So, kita ada ini instruction yang pertama, ini instruction kedua, ini ialah instruction yang ketiga. Okey, kita nak move AX 53 dalam hexa. So, ini tak ada masalah. 53 ni dah already dalam hexa. So, kita tak payah nak convert apa-apa kan? Jadi nilai kita dalam AX, kita ada 1, 2, 3, 4, tetapi kita hanya ada 2 digit sahaja, jadi kita akan penuhkan AL dulu, 5, 3. Depan dia kita letak 0, 0. Okay. And because of dia ialah move instruction, all flags are not affected. Sign flag dia ialah 0, zero flag dia ialah 0, carry flag dia ialah 0, overflow flag dia ialah 0, parity flag dia 0, auxiliary flag dia pun 0. Alright, so ini yang bahagian instruction yang pertama. Okay, instruction yang kedua move BH4. So tak ada masalah, 4 dalam desimal, 4 juga dalam hexa. So nilai AX kekal 0053, nilai BX akan jadi 0400 sebab dia masukkan dalam BH. Kan? Dia masuk sini BH. Alright. Dan dia punya flags masih lagi semuanya not affected sebab move instruction. Sign flag dia 0, zero flag dia 0, carry flag dia 0, overflow flag dia 0, parity flag dia 0 dan auxiliary flag dia 0. Okay. And then kita pergi kepada mul BH. Macam Mak kata, bila awak nampak mul BH, the first one awak tahu itu ialah 8 bit punya mul instruction. Alright, okay. Yang kedua, bila dia ada mul BH dekat sini, bermaksud kita akan ambil BH, okay. Nak darab dengan apa? Kita akan, sebab dia 8 bit, so we will always ambil nilai di dalam AL register. So nilai kita ialah AL dan resultnya kita nak simpan di dalam AX. Okay, AX register. Jadi BH ni ialah 4 dalam hexa. Kita nak darab dengan 53 dalam hexa. Okay. So bila kita darab, bila kita darabkan 4 nak darab dengan 53. Kita dapat 3 angka, dia punya 3 digit, dia punya jawapan dia 14C. Nak masuk dalam AX kan? So jadinya nilai kita dalam AX akan 1, 2, 3, 4. Letaklah sini 14C. Dekat sini letak 0. Nilai BX kita tak berubah, kekal 0400. Okey. Kan tadi kan dekat sini kan kita kata ini ialah AH, ini ialah AL. Kalau dalam buku dia kata sini ialah high order, sini ialah low order. Bila awak nampak AH awak ni bukan 00. Okay, AH awak bukan 00. Tak kisahlah 01 ke 02 ke 05 ke 10 sekalipun. Okay, bila nilai AH itu bukan 00,
Okay, automatically awak punya carry flag akan jadi 1, overflow flag awak pun akan jadi 1. So what happened to the rest of the flag? Not affected. Jadi sign flag masih kekal kosong, zero flag pun masih kekal kosong, parity flag kekal kosong, auxiliary flag pun kekal kosong. Okay. So now kita tengok macam mana dia dapat jawapan dia 1, 4C. Okay. 53 dalam heksa bersamaan dengan berapa 53 dalam heksa bersamaan dengan desimalnya 83. Okay, 83 dalam desimal. 4 dalam heksa, 4 kan? Okay. 4 dalam heksa, 4 juga dalam desimal. Bila awak darab 83 dalam desimal, darab dengan 4 dalam desimal. Kita dapat jawapan kita 83 darab dengan 4, kita dapat 332. Okay, kita dapat 332 dalam desimal. Okay. Yang pertama awak akan nampak 332 dalam desimal ni dah melebihi kita punya range yang 8 bit. Okay, dia dah lebih tau. Okay, alright. So apabila dia dah lebih, okay, bila kita buat kita punya operasi tu kan, okay, jadi bila dia dah lebih, apa yang kita kena buat sebenarnya, okay, kat sini kan kita nampak range dia 255 kan. 255 ni kan sebab dia start daripada 0 sampai 255. Tapi sebenarnya kalau kita nak kira dia ialah 256 dalam desimal. Kalau awak buat 2, macam mana dapat 256? Sebab dia kan 8 bit. So 2 kuasa 8 ni kita dapat 256 dalam desimal. Tapi because of kita address dia daripada 0, so that's why kita ada 0 sampai 255. Okay. Jadi sekarang ni 332 dalam desimal dia dah lebih 255. Alright. So apa yang kita buat, kita akan tolak dengan 256. Kenapa kita tolak ni? Sebab kita ambil yang ni tahu 2 kuasa 8. Jangan tolak dengan 255. Okay. So bila kita tolak dengan 256, 332 tolak 256, kita dapat 76. Okay, kita dapat nilai 76 dalam desimal. Bila dapat nilai 76 dalam desimal ni, dia di dalam range yang 8 bit. Maksudnya 0, 76 dalam desimal, 255 dalam desimal. Dia dalam range. Okay, so awak tengok 76 ni dalam desimal, heksa dia ialah 4C. Okay, heksa dia ialah 4C. Okay, heksa dia ialah 4C. 4C ni sama nilai yang kita dapat dekat sini tadi, 4C. Ni, sama nilai yang kita dapat 4C ni tadi. Kan, okay. Yang 01 ni macam mana kita dapat 01 ni, awak tengok. Berapa kali awak tolak dengan 256? Awak tolak sekali sahaja. That's why awak dapat dekat sini 01. Dan kenapa kita punya carry flag dengan overflow flag jadi 1? Sebab bila kita darab, kita dapat 332. 332 dah lebih dia punya range. So bila lebih range, itu yang kita dapat. Carry flag kita sama dengan 1, overflow flag kita pun sama dengan 1. So itu macam mana kalkulator kira. Comel tak? Comel tak kita? Kan? Kita lagi pandai daripada kalkulator tu. Okay, ada soalan tak? Sekejap, apa? 3C. Atau boleh terus tukar 60D kepada heksa, tekan dalam kalkulator. Kejap, mak baca dulu. Saya still blur dengan 3C itu. 60D tukar dulu baru nampak. Okay, thank you. Atau boleh terus tukar. Okay, alright. Okay,
So dia macam ni sebenarnya. Dia bila awak tekan kalkulator kan, okey, bila kita tekan kalkulator, kita boleh terus dapat kan. Macam tadi kita tekan kalkulator, kita tekan tu dekat dalam heksa kan, okey. So bila kita tekan dalam heksa, 53 ni dalam heksa. Kita darab dengan 4. Kita dapat 14C. Memang kalkulator bagi jawapan macam ni. Betul jawapan kalkulator tu, 14C. Cumanya sekarang ni Mak nak tunjukkan dekat awak kenapa kita dapat carry factor 1 dan overflow factor 1. Sebab kalau awak tekan kalkulator, awak betul dapat jawapan tapi awak tak dapat reason kenapa carry flag tu jadi 1, overflow flag tu jadi 1. Itu sebenarnya kenapa kalau dalam buku dia tak tunjuk yang ni, yang kita tukar dalam desimal lepas tu kita tolak-tolak ni, dia tak tunjuk. Kan, okey, ataupun kita try nombor yang lagi besar contohnya kan. Kita ambil 256 darab 2, kita dapat 512. 512 kalau kita bahagi dengan 50, 10. Okey, alright. Katalah sekarang ni, okey, contoh kita ada move masuk dalam AL 50 dalam desimal. Okey. Lepas tu kita move, let's say katalah asyik pakai BH ya. Okay, kita pakai CH lah pula. Okey. Kita ambil 12 dalam desimal. Okey. Lepas tu kita mau CH. Alright. Okey. Jadi sekarang ni 50 dalam desimal, awak nak masukkan dia dekat dalam AL kan? Okey. So nilai kita dalam AX berapa ya? 50 dalam desimal. Heksanya ialah 32. Okey, heksanya 32, kita masuk dalam AL 0032. Okey, ini dalam heksa lah ni. Okey, ini dalam heksa. CH kita ialah 12. So kita punya CX register 12, berapa yang 10, 11, 12 ABC. Okey, 0C 00. Alright, ni dalam heksa. Okey, lepas tu kita mau CH. So bila kita mau CH, again kita tahu dia ialah instruction 8 bit. Alright. So bila instruction 8 bit, kita ambil CH ni. CH nak darab dengan apa? Kita akan darab dengan nilai dalam AL. Okay, darab dengan nilai AL. Result dia kita simpan dalam AX. Okay. Dan disebabkan oleh dia ialah 8 bit, range dia ialah daripada 0 sehingga 255 lah ni dalam desimal. Okey, sehingga 255. Okey. Ni kita tak tekan kalkulator dululah. Okey, untuk nak mengelakkan kekeliruan kita tak tekanlah kalkulator dulu. Okey. Kalau kita buat 50 dalam desimal darab dengan 12 dalam desimal, kita dapat ni kita buat dalam desimal 50 dalam desimal darab dengan 12 dalam desimal, kita dapat 600. Okay, kita dapat 600 dalam desimal. Automatically awak tahu 600 dalam desimal ni dah melebihi 255 dalam desimal. Okay, so macam mana kita nak buat dia? Kita buat 600 dalam desimal tolak dengan, jangan tolak dengan 255, kita tolak dengan 256 sebab macam Mak kata tadi kan, dia ialah 8 bit, so 2 kuasa 8 tu ialah 256. Tapi dekat sini kita ambil 255 sebab dia mula dengan 0 sehingga 255. Okey, kita tolak dengan 256. 600 tolak 256. Kita dapat 344. Okay, kita dapat sini 344 dalam desimal. In which 344 ni pun lebih daripada 255. Masih lebih. Okey, masih lebih daripada 255. Tolak lagi dengan 256. Okey, tolak lagi. 344 tolak dengan 256 lagi. Kita dapat 88. Okey, barulah kita dapat 88 sini. In which
88 ini ialah di dalam range. Okay, 88 ni dekat dalam range, in range. Okay, so awak tukarkan 88 dalam desimal ni, 88 dalam desimal ni, heksanya ialah 58. Okay, heksanya 58. Jadi kan kita nak simpan dia punya result dalam AX kan? AX 1, 2, 3, 4. Okay, sini ialah AH, sini ialah AL. So tadi kita dapat berapa Lupa pula mak, 58 Okay, kita dapat 58. 58 ni simpan dia dekat dalam AL. Okay, berapa kali awak tolak dengan 256? Satu kali, ini kali yang pertama, kali yang kedua. So, awak letak sini 02. Mak ni betul ke dot ni? Kita tengok Kita kira tahu dalam heksa. 32 dalam heksa darab dengan C. 258. Pandai tak kita? 258. Buku kecil dia tak ajar ni. Buku kecil dia tak ajar. Kalau kelas lain, kelas mak pun tak ajar. Mak je yang ajar macam tu. Okay, so sebab awak nampak 600 ni dah memang automatically dia lebih daripada 255, immediately kita punya carry flag jadi 1, overflow flag pun jadi 1. Flag-flag lain dia tak terlibat sebab sebelum ni move, jadi move tu memang semuanya kosong kan. So kita punya sign flag kosong, kita punya zero flag kosong, kita punya parity flag kosong, kita punya kita punya auxiliary flag pun jadi kosong. Macam itulah dia. Oh my god. Kita lagi pandai daripada kalkulator tu. Alright. Jadi itu yang mak kata, awak tekan kalkulator, betul dapat. Cuma sekarang ni kita nak fahamkan macam mana kalkulator tu dapat. Kalkulator tu pun manusia yang cipta. Kita memang lagi pandai daripada kalkulator tu. Alright. Okay. Ada soalan? Sebelum kita move kepada, okey lagi tak ni? Okey lagi tak? Sebab selalunya kalau macam bila kita online ni kita akan straight je lah kan. Kita tak ada break-break lah. Okay, sebab bila break tu takut you all pun akan break sampailah buka puasa sekarang. Okay, alright. So kita pergi kepada yang 16 bit. Okay, 16 bit kalau kita tengok dekat kita punya buku kecil muka surat 52, dia ada dua contoh, program 7.3 dengan 7.4. Tapi kita ambil yang program 7.4 dulu bukan, kita ambil program yang 7.4 sahaja sebab yang itu yang akan nampak dia punya calculation dia. Sebab yang program 7.3 tu dia in range. Jadi mak rasa awak tak ada masalah kalau dia in range. Okay, tak apa. Right. Bila dia 16 bit, bila dia 16 bit, kereta api dia lagi panjang. Alright, kereta api dia lagi panjang. Kita ambil, kita nak terus cuma ni. Kita terus pergi dekat soalan lah. Bila dia ialah 16 bit, macam ni dia ada menggunakan variable. Variable 1 DW250 dalam heksa. So bila dia DW bermaksud dalam kita punya variable 1 dia akan DW kan. So DW ni samalah akan ada 4. 1, 2, 3, 4. DW ialah define word. So bila define word dia ialah 16 bit. So 250 ni dah already di dalam hexadecimal. So masuk je 250. Depan ni kita letak kosong. And then move AX 70 dalam hexa. So nilai kita dalam AX ialah 0070. Alright. So the third one, ni yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ni
variable 1. Okay, awak tengok variable 1 ni ialah 16 bit sebab dia define word. Okay, so berbeza dengan yang sebelum ni kita punya contoh. Okay, contoh yang ini awak tahu ini ialah 16 bit punya multiplication. Dia ialah 16 bit punya multiplication. Right. Bila dia 16 bit punya multiplication, ada sedikit perbezaan. Okay, ada sedikit perbezaan yang mana dia akan ambil nilai dekat source ni, variable 1. Okay, variable 1. Sebab dia ialah 16 bit, nak darab dengan apa? Dia bukan darab dengan AL tau. Dia akan darab dengan AX. Bermaksud salah satu nilai yang awak nak darabkan itu wajib masukkan dalam AX register. Tak kisahlah walaupun AX register awak cuma ada 2 digit saja, tapi dia akan tetap darab dengan AX. Okay, right. Result dia, okay, kat sini kena berhati-hati. Result dia simpan dalam 2 tempat. Satu tempat dalam AX, satu lagi tempat dalam DX. That's why before this mak bagi tahu DX register mak tidak recommend awak untuk usik. That's why kita tengok dekat sini. Mana? Okay. That's why kita tengok dekat sini. Mal BH. Mana tadi yang mak guna CL? Ke dah terlepas dah? Kan kat sini mak pakai CH. Means sehabis boleh kita apa orang kata, kita elakkan daripada menggunakan DX sebab DX itu ialah sangat berguna apabila kita nak buat darab dan darab awak tu dalam 16 bit. Dan awak cakap, mak kenapa kita kena pakai DX? Sebab tapi kita lagi panjang. So nak apa orang kata, nak letak dalam AX sahaja tak mencukupi. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok, alright. Dan yang ketiga, apabila awak punya darab tu ialah dalam 16 bit, okey, bermaksud range awak pun akan bertukar. Range awak ialah daripada 0 sehingga 65535 dalam desimal. Okay, right. So kita nak buat 250 dalam heksa, nak darab dengan 70 dalam heksa. Okay, sebab ni kan tadi nilai kita dalam variable 1, ini ialah nilai kita dalam AX. Okay. Kalau kita tengok 250 dalam heksa tu, okay, dalam heksa 250 dalam heksa, desimalnya ialah 592. Okay, 592 dalam desimal. Ni samalah nilai dia. Okay. Nak didarab dengan 70 dalam heksa. Okay, dalam heksa 70. Okay, desimalnya ialah 112. 112 dalam desimal. Ini ialah nilai AX. Hasil darab itu, okay, 112 darab 592. Darab 592. Kita dapat 66304. Betul lah. Okay, kita dapat 66304. Ini dalam desimal tau. Yang mana immediately kita dapat tahu 66304 dalam desimal dah lebih daripada range. Sebab range untuk 16 bit ialah 65535 dalam desimal. Okay, so cara dia sama. Sebab dia dah lebih kan. Jadi bila awak tolak tu, jangan tolak 65535 tau. Awak akan tolak sebab 2 kuasa 16 ialah 65536. Cuma bila kita buat dia punya range daripada kosong tu jadi kosong sehingga 65535. Okey. So kita pun buat 66304 dalam desimal tolak dengan 65536 dalam desimal. 66304. Okey.
tolak dengan 65,536. Okay. Kita dapatlah 768 dalam desimal. So kita dapat 768 dalam desimal. So di sini kita dapat tahu dia di dalam range. 65,535 dalam desimal. Dia di dalam range. In range. Okay. So apabila dia in range, awak tukar je, convert je. 768 ni awak convert pergi kepada heksa. Okay, heksanya ialah 300. Okay, dalam heksa. Okay, 300 dalam heksa. Okay, 300 dalam heksa ni nak simpan dekat mana? Perasan tak? Kan tadi kan Mak kata variable 1 bila kita darab dengan AX, jawapan dia tu kena simpan dua tempat. Okay, tempat yang pertama ialah AX, tempat yang kedua ialah DX. Yang 300 dalam heksa ni awak simpan dalam AX 0300 dalam heksa. Okay, yang DX ni nak simpan apa? Awak tolak sini berapa kali? 1 kali. Jadi nilai dalam DX ialah 0001 dalam heksa. Okay. And bila awak nak tentukan awak punya carry flag dan overflow flag, okay, awak tahu dia memang dah over kan? Maksudnya range dia ni dah terlebih daripada range kan? So awak tahu carry flag dia ialah 1, overflow flag dia 1. Okay? Ataupun kita nak tengok yang mana, kita tengok dekat DX. Apabila DX awak ni bukan semuanya 0000, so awak punya carry flag akan jadi 1, overflow flag awak akan jadi 1. So what happen dengan awak punya sign flag, zero flag, parity flag dan juga auxiliary flag? Kekallah kosong. Kekal kosong. Kenapa kekal kosong? Sebab kita tadi kan move kan flags tu not affected. So dekat sini kita punya flag dah semuanya kosong. SF kosong, zero flag kosong, carry flag kosong, overflow flag kosong, parity flag kosong, auxiliary flag kosong. So bila semuanya kosong-kosong, kita bawa je lah. Ini bawa, ini bawa, ini bawa, ini bawa. Sebab multiplication dia tidak akan menyebabkan perubahan kepada 4 flag ini. Dia hanya melibatkan perubahan kepada carry flag dan overflow flag sahaja. Okay, so itu perbezaan dia bila awak buat 8 bit dengan 16 bit. So yang pertama kena tahu dia punya range, yang kedua kena tahu dia simpan dekat mana. Itu dia punya yang penting dia lah. Comel tak kita? Hamzah okey Hamzah, line internet okey Hamzah? Okey, kejap. Maknanya untuk 8 bit akan darab dengan AL. And 16 bit pula akan darab dengan AX. Betul? Betul Fahmi. Sebab dia 16 bit. So bila dia ialah 16 bit bermaksud dekat sini 16 kan, DW ni 16. Variable 1 ni DW. DW ialah 16 bit. Okay. Dan AX ni yang wajib ni pun 16 bit juga AX. Macam tu. Kalau soalan kata BX dan darab dengan BX kan Mak? Okey. Alright. Jadinya katalah okey, let's say sini kita ada move AX. Contohlah berapa kita nak letak sini? 500 lah dalam decimal. Okey. Lepas tu kat sini kita move BX. Katalah BX kita ialah berapa 50 dalam decimal. So sebab awak nak mal dia dalam 16 bit kan? So kita buatlah mal BX. So bila mal BX, sini kan BX, dia akan ambil BX ni. Okay. Dia akan ambil BX. Okay. BX ni nak darab dengan apa? Dia memang akan always darab dengan AX. Ini memang dia akan wajib.
Sebab dia ambil AX ni sebab BX ni instruction kita ialah instruction 16 bit. So bila 16 bit dia akan darab dengan AX because AX ialah 16 bit. Sama juga kalau let's say awak ada move AX 500 dalam desimal, move CX 50 dalam desimal. Awak mau CX. So instruction ini kita nampak dia ialah instruction 16 bit. Macam mana nak tahu? Sebab dia gunakan CX. So bila guna CX, ambil CX ni sebab dia 16 bit, darab dengan apa? Sentiasa darab dengan AX. Jawapan simpan dekat AX dan juga simpan dalam DX. Okey. Okey Aina. Biasa keluar move ke? Biasa keluar move ke? Apa maksud biasa keluar move? Ke macam mana? Ada maksud Fahmi? Oh, soalan yang diberi. Okey. Dia kan dia ikutlah yang buat soalan tu kan. Kalau rasa yang buat soalan tu macam macam mana nak cakap macam dia nak supaya you all berfikir luar kotak, kan, berfikir luar kotak, dia akan bagi soalan yang luar kotak jugalah kan. Contohlah soalan yang luar kotak ni kan. Mak bagi contoh ni, contoh je tahu, mak pun tak trace dia. Okey. Katalah dia ada move AL, contohlah kita ambil nilai yang biasa-biasa dah dulu 10D. Lepas tu dia ada move BH ialah berapa 23D. Contoh ni contoh tau. Okey, dia suruh awak tambah dulu. Tambahlah AH dengan BL. Tapi nampak tak, dia akan simpan nilai yang baru tu dekat dalam AL tau. Okay, maksudnya dekat sini nilai AL awak ialah hasil tambah 10 dalam desimal tambah 23 dalam desimal. Okay, lepas tu katalah dia exchange pula. Exchange BH dengan AL. So sekarang ni nilai awak punya BH ialah hasil tambah ni kan, 10 dalam desimal kita tambah dengan 23 dalam desimal sebab dia exchange kan. Ini masuk sini, sini masuk sini. Lepas tu barulah dia mal BH. Ni antara yang luar kotak lah ni. Kan, cuma untuk awak punya kefahaman, kita tak naklah terus bagi awak soalan yang luar kotak. Kita bagi soalan yang dalam kotak dulu. Maksudnya awak kena faham bila kita nak buat multiplication, kita kena ada dua nilai. Nilai tu, nilai yang pertama wajib masuk dalam AX. Nilai yang kedua up to you. Nak masuk dalam BX boleh, nak masuk dalam CX pun boleh. Tapi bila bagi soalan, dia boleh bagi soalan luar kotak macam ni. Dia suruh tambah dululah, increment dululah, baru mal. Lepas tu kadang-kadang dah habis, dah sampai mal BH ni, suruh increment pula, increment BH ataupun decrement BH. So ini soalan-soalan yang luar kotak lah. Yang mana bila awak trace selalunya markah dia akan banyak. Dalam 8 markah kan, 7 markah, 6 markah. So final answer ada dua, AX dengan DX. Betul Aiman, kalau untuk 16 bit final answer akan ada dua, yes, AX dan DX. Tapi kalau 8 bit satu je lah final answer dia dalam AX. Okay. So ni ialah macam contoh soalan yang luar kotak lah, macam ni. Jadi kenapa mak kata dia luar kotak lagi sekali, sebab bila awak tersilap dekat sini, katalah kat sini tersilap kan, dekat add ni tersilap, exchange pun akan silap, mal pun akan silap, increment akan silap, decrement akan silap. So awak hanya akan betul dekat move je. Itu yang bahayanya. Kan, that's why kalau macam for my students, basically calculator memang boleh memberikan jawapan, tetapi I'm going to teach you on how are you going to orang kata trace manually. Jadi awak tahu pergerakan value tu masuk register, keluar register, awak tahu.
Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain macam dah settle dah kita punya mal ni. Macam dah settle lah. Okay. Tapi adalah dekat sini. Ini ialah soalan yang sebelum ni kan. Okay. Nak buat soalan ni ke nak buat soalan yang tadi tu yang mal 8 bit tu? Yang ni pun ada juga. Okay. Ini Alright, kita buatlah yang ni sikit. Okay. So dekat sini, show the contents of AX and BX registers as well as the values of carry flag and overflow flags. Okay. So dia minta 4 je. Dia minta nilai AX, dia minta nilai BX, dia minta nilai CF, dan dia minta nilai OF. Ini je. Tak payah nak rajin sangat buat SF, ZF tu tak payah. Okay. Alright, so bila kita move AL 6 ni dalam decimal sebab dia tak ada dekat belakang dia huruf H. Jadinya 6 dalam decimal, 6 juga dalam heksa. Tak ada masalah. Dapatlah 0006 sebab kita simpan dalam AL. Okay. BX kita 0000, CF kita 0, overflow flag kita pun 0 sebab dia ialah move instruction. Alright. The next one, kita ada move BL 8. So 8 ni dia tak ada huruf H dekat belakang kan. Jadinya 8 ni decimal lah. Nak masuk dekat dalam BL register. So BL tu jadilah 0008 sebab 8 dalam decimal, 8 juga dalam heksa. So nilai AX kekal 6. Sini 0, sini 0. Okay. Lepas tu mal BL. Jadi macam mana? Ada ruang tak? Tak apa. Okay. So bila mal BL dekat sini, first kita tahu dia ialah instruction 8 bit punya multiplication. Okay. So bila 8 bit punya multiplication, kita akan ambil dia punya source ni, BL. Nak darab dengan apa? Kita akan sentiasa ataupun wajib darab nilai di dalam AL register. So kita darab dengan AL dan result dia tu kita simpan di dalam AX register. Okay. Dan yang ketiga dia punya range ialah daripada 0 sehingga 255 dalam decimal sebab dia ialah 8 bit. Okay. So kita pun darab lah 6 darab 6 darab dengan 8 dapatlah 48 kan. Okay. Mak ambil kat belakang ni lah ni tak ada Okay. So 06 dalam decimal darab dengan 08 dalam decimal kita dapat 6 darab 8 48 dalam decimal. So 48 dalam decimal, 48 dalam decimal, heksanya ialah 30. Okay. So ini bersamaan dengan 30 dalam heksa Okay. Jadi 30 dalam heksa ni kita akan masukkan dia dalam AL 1, 2, 3, 4. Okay. 30. Alright. So yang depan ni kita tengoklah. Sorry. Yang depan ni kita tengok dia kan 48 ni dia in range. Sebab dia 0 dalam decimal, 48 dalam decimal, 255 macam mana ni? 255 dalam decimal. So dia in range. Jadi bila dia in range, dapatlah dekat sini 0, 0. Kalau kita tekan kalkulator pun, kita dapat jawapan yang sama kan? 48 dalam decimal bersamaan dengan 30 dalam apa orang kata dalam heksa. Kalau awak kata, mak saya tak puas hati dalam heksa saya darab 8 darab dengan 6. Masih lagi dapat sama 30. Okay, so 30 tu kita simpan dalam AL. Macam mana, kenapa kita dapat 00? Because of dia in range. Dan nilai di dalam BX
maintain 0,008, carry flag kosong, overflow flag pun kosong sebab dia in range. Macam tu. Okay. Ada soalan? Syazwan ada soalan? Afham ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Tiada Alright, okay. Last lah, kita ambil last. Kita review sikit yang hari tu punya. Yang soalan ni. Yang ni. Okay. So, write an assembly language instruction to calculate the perimeter of rectangle. Right? Store the result in 8-bit variable name perimeter. Okay. So, kita tahu macam mana? Okay. Bila dia ialah rectangle kan dia macam ni. Dia rectangle kan. Ini rectangle. Ini ialah kita punya width. Ini ialah kita punya length. Alright. Okay, jadi sekarang ni untuk kita nak dapatkan kita punya perimeter. Okay, untuk kita nak dapatkan kita punya perimeter, kita kena tambah lah. Alright. Dan perasan tak, dia ada bagi formula. Perimeter sama dengan length tambah dengan length tambah dengan width tambah dengan width. Okay. So sekarang ni because of perimeter, length dengan width ni dia ialah variable. Jadi tiga variable ni awak kena declare dia. Okay. And bila declare tu sebabkan dia mention dekat sini ialah 8 bit ataupun 8 byte. Store the result in 8 byte. 8 byte ke 8 bit? 8 bit lah, kita ambil 8 bit lah yang. Okay, 8 bit. Okay, sebab kalau 8 byte dah jadi 1 byte dah 8 bit. Kalau 8 byte, 8 darab 8. Wih, panjangnya. Tak ada. Bit, kita ambil bit. Okay. So, bila kata perimeter ni, kita ambil dalam 8 bit. So, kita kena declare dia sebagai defined byte. So, perimeter DB, okay. Because of sekarang ni kan, mak kata sekarang ni kita belum lagi buat dia punya penambahan. So, kita letak dulu kosong-kosong. Maksudnya, kita declare tapi dia belum ada nilai. Alright. Lepas tu, kita ada length. Okay, length pun DB. Okay. Disebabkan oleh soalan ini, okay, soalan ini dia tak bagi tahu apa nilai untuk width dan apa nilai untuk length. So bila dia tak bagi tahu tu, awak free untuk letakkan whatever nilai lah. Okay. So tapi nilai tu kena logik. Bila kata length dekat sini, dia kena lebih panjang daripada width. Sebab tu mak bagi contoh hari tu kita ambil 24 dalam heksa, yang ini kita ambil 14 dalam heksa. So kita ambil lah length DB 24 dalam heksa, lepas tu width DB 14 dalam heksa. Okay, so dekat sini 1, 2, 3 ni ada markah tau. That's why awak kena declare dia. Okay, bila dah declare, semua operasi tambah perlu dilakukan di dalam register. Alright, so bila kita buat dalam register, awak kena transfer nilai 14 dengan nilai 24 ni dalam register. Okay, katalah kita ambil yang pertama, kita ambil move AL length. Okay, move AL length. Lepas tu kita move BL width. Jadi sekarang ni nilai yang disimpan di dalam AX ialah length, length dia 24 kan? Okay, jadinya 0024. Okay, yang untuk width ni masuk dekat dalam BL.
So dekat sini nilai AX kita kekal 0024. Nilai BX kita ialah width 14. 0014. Okay, jadi sekarang ni kita nak bergerak length ini kita nak tambah dengan ini dulu. Okay, kita nak A tambah dengan B dulu. So kita akan sub pula. Kita akan add. Okay, kita akan tambah AL, BL. Okay, sebab kita nak tambah A ni tambah dengan B. So bila kita tambah AL tambah dengan BL, result je kita simpan dalam AX kan. Okay, so 24 tambah dengan 14 dalam heksa. 24 tambah dengan 14 kita dapat 38. Jadi dia simpan dalam AX 0038 sebab dia simpan dekat destination kan. Alright, okay. Nilai BX kekal. BX kita 0014. Okay. Lepas tu kita nak bergerak dekat C. Okay, kita nak bergerak dekat C. C ni awak tak boleh add dengan AL tau. Walaupun awak kata mak sebelum ni kan kita dah masuk nilai 24 ni, tak boleh masuk, tak boleh ambil nilai-nilai kita tau sebab nilai ini dah tak ada. Kita dah override dengan 38 hasil tambah A dengan B ni tadi. Okay, so guna lagi satu register. Katalah awak nak move masuk dalam CL nilai length. Okay, so jadi dekat sini AX kita ialah 0038, BX kita ialah 0014, CX kita ialah length ialah 24, 0024. Okay, lepas tu barulah kita add kan dia. Ni nak tambah dengan C. Okay, barulah kita akan tambah AL. Kenapa kita tambah AL? Sebab AL ni yang menyimpan hasil tambah ni tadi. Okay. Lepas tu CL. Jadi now dalam kita punya AX register dia dah ada 38 tambah dengan 24. 38 tambah 24. So kita ada 5C. Okay, nilainya 005C. Nilai BX kekal 0014. Nilai CX pun kekal 0024. Okay. Last kali kita nak tambah D. Okay, last kali kita nak tambah D. D ni ialah width. Width ni ialah 14. 14 ni kan masih kekal dekat sini. Jadi tambah je. Add AL dengan BL. Okay. So kita dapatlah hasil tambah kita 5C tambah 14. 5C tambah 14. So kita dapat 70. Dapatlah dekat AX 0070. BX kita kekal 0014. Nilai CX kita pun kekal. Okay, 0024. Bila awak dah dapat, sekarang ni kita dah tambah tahu semua. A, B, C, D kita dah tambah. Tapi jawapan dia dalam register AL. Bukan di dalam perimeter. So last kali, mana mak nak tunting? Okay, last kali nanti tak nampak pula. Okay, ni kita sambung sini Last kali kena move masuk dalam perimeter. Nilai awak ialah AL. Nilai yang AL kat sini ni tadi. Nilai AL ni masuk dekat dalam perimeter. Barulah complete awak punya conversion daripada formula pergi kepada assembly language. Macam tu. Jadi kalau bila awak nak jawab yang bahagian tracing ni tak nak tulis pun tak apa kan, benda tu tak ada markah dekat situ, cuma for the demonstration purpose mak letak kita punya tracing so that you will have better understanding. So in terms of markah selalunya bila declaration sini setengah, sini je dah 1/2. Okay, move setengah, add 1, move setengah, add 1, move ke atas ni setengah. So berapa?
1, 2, 2,5, 3,5, 4, 5, 6, lebih kurang dalam 6.5 ataupun mungkin dia boleh alter jadi 7 markah lah. So nampak tak? Soalan dia pendek je. Pendek je ni. Tapi markah dia sampai 7 markah. So kena berhati-hati. Tapi kalau let's say awak kata, mak, let's say saya tak pakai CL, saya pakai CH ke, saya pakai DL ke, saya pakai DH ke, boleh, tak ada masalah as long as yang bawah-bawah ni pun akan follow lah. Akan follow. Okay. Alan? Habis dah kita punya mal ni. Ada soalan tak? Okay, so tak ada, diam tu mak rasa tak ada soalan lah. InsyaAllah tak ada soalan. Okay, Faiz kata tak ada soalan. Mak ikut Faiz. Faiz kata tak ada, insyaAllah yang lain pun tak ada Okay, so itu ialah cara untuk ni lah kita punya mal instruction yang mana kalau tengok kepada semester sebelum-sebelum ni, mal instruction ni antara topik yang killer lah dekat dalam assembly language sebab student tu tak tahu pergerakan data. That's why bila kata yelah lain lecturer lain cara dia, jadi that's why ada pensyarah dia memang fully utilize EMU tu. Kan dia memang fully utilize EMU. Jadinya kalau untuk student mak, EMU tu macam manja-manja je lah kita sentuh. Kan sebabnya kalau kita sepenuhnya menggunakan EMU nanti awak tak tahu nak trace. So bila tak tahu nak trace, kalau dalam assembly language kalau tak tahu nak trace dia masalah sebenarnya. Alright. Okay, jadi insya-Allah kita akan jumpa next class hari Rabu pukul 10. Kita akan tengok Aimal pula. Okay, so Aimal tu kita tengok pula macam mana cara bila dia melibatkan nombor negatif. Okay, dia kalau tak tahu, bukanlah kata kalau tak tahu, maksudnya kalau tak faham betul-betul, you all boleh jadi lost sebab cara dia tu sedikit berbeza dan bila awak tekan kalkulator takkan dapat jawapan yang sama sebab dia nombor negatif. Okay, tapi tak apa, kalau misal kata tak dapat join, macam biasa mak akan record dan mak akan cuba upload dekat YouTube, cuma mak tak tahu YouTube tu ada tak dia punya apa orang kata limit in terms of time. Kan sebab macam ni pun kita dah sejam lebih. Kalau tak ada limit then tak ada masalah. Kan mak boleh record dan you can always look at the video bila-bila masa lah yang you all study. Macam tu. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi hari Rabu. Yang lain tu tak ada apa-apa lah. Okay, tak ada apa-apa. Nasihat-nasihat lain tu tak ada apa-apa. Nasihat lain orang kata berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Syok kan puasa kat rumah. Kalau tak korang dah puasa dah dekat tu dekat college tu kan. Lagilah hari-hari tak tahulah korang sahur apa kan. Sahurnya roti, biasalah tu kan. Dekat NR tu pun nak makan apa, dah tahu dah kan. Korang pun dah tahu kan gerai-gerai dia jual apa. Okay. Alright, so kita berhenti di sini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, welcome. Alright, korang, bye-bye.